Assalamualaikum Gaza Azri, Firdaus bin Samsuri dan Nur Azimi binti Mama Akin akan menerangkan tentang untuk pengenalan, GIS merupakan maklumat yang dikendali dengan menggunakan sistem. Merupakan satu gabungan operasi yang melibatkan perancangan, yang boleh digunakan dalam proses membuat sesuatu keputusan. Oleh itu, sistem maklumat adalah berasaskan atau berdasarkan satu pengubahan data bagi mahasiswa. Maklumat subsistem ini terbagi kepada 4. Pertama, pengumpulan data. Kedua, pengurusan dan penyimpanan data. Ketiga, manipulasi dan analisis data. Keempat, pengeluaran data. Dari sini kita boleh tengok daripada keperluan pengguna, dia akan pergi terus kepada perancangan, pengumpulan data, storan data dan manipulasi dan analisis. Seterusnya, hasil output. Untuk seterusnya, proses pengumpulan data. Data boleh membolehkan pengguna untuk merakam, mengumpul dan mengubah data spasial dan tematik ke dalam bentuk digital. Data terbagi kepada dua, iaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder ialah data dan data berdijit. Untuk data premier ialah data mentah yang dicerap terus dari lapangan sama ada melalui kaedah pemerhatian dan soal selidik, yakni temubual. Ini adalah contoh cara data diambil, kerja lapangan, fotogrametri dan remote sensing. Saya Gaza. Saya seterusnya akan menyambung setelah pengumpulan data. Saya akan menceritakan tentang pengurusan dan penyimpanan data. Pengurusan dan penyimpanan data bertujuan supaya pengurusan lebih teratur. Seterusnya, fungsi termasuklah kemasukan semula dan penghapusan boleh disatukan. Tidak dibenarkan jika batu sepadan tersebut masih lagi digunakan oleh lot tanah lain. Seterusnya, pengurusan data juga memerlukan penjagaan keselamatan data. Untuk tujuan keselamatan data, prosedur perlu disediakan untuk pelbagai jenis pengguna menggunakan sistem dan mendapatkan data. Seterusnya saya akan terangkan mengenai DBMS. Apa itu DBMS? DBMS, Database Management System. Dia merupakan satu kemudahan untuk memanipulasi dan menyelenggara data dalam pangkalan data. Ketiga, penstrukturan data. Keempat, perakuan dan perolehan semula. Selain itu, DBMS juga mengandungi beberapa definisi, beberapa data yang dimasukkan. Yang pertama, bahasa definisi data. Dalam ni dibagikan kepada dua. Yang pertama, Data Definition Language, DDL. Yang kedua, Data Manipulation Language, DML. Seterusnya, modul kemasukan data, modul memaskini data, penggunaan laporan dan bahasa pertanyaan. Itu dia saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus akan membentangkan mengenai manipulasi dan analisis data. Manipulasi dan
Data dan analisis subsistem membolehkan pengguna untuk menentukan dan melaksanakan prosedur spasial dan atribut untuk menjana maklumat yang diperolehi. Subsistem ini biasanya dianggap sebagai teras dalam sistem maklumat geografi dan biasanya membezakannya daripada sistem maklumat pangkalan data dan computer aided drafting, iaitu CAD. Bermaksud di sini iaitu satu maklumat yang telah diproses tadi kita jadikan suatu maklumat yang baru. Sebagai contoh, kawasan yang sesuai untuk mendirikan proses analisis data adalah bergantung kepada syarat yang dikehendaki pengguna. Melalui proses pemasukan data tersebut digunakan untuk analisis. Sebagai contoh, kita ada dua contoh di sini. Salah satunya iaitu membuat satu poligon yang berdasar jarak yang telah ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon. Contohnya kita nak buat buffer pada line garisan sungai. Jarak sungai 50 meter, kita akan lebarkan dia kepada 50 meter berdasarkan teknik buffer tadi dan terhasilnya poligon baru. Satu contoh adalah overlay. Overlay pula adalah menggabungkan dua atau lebih data grafik untuk memperolehi data grafik baru yang menghubungkan peta tersebut. Jadi dalam proses overlay ini akan diperolehi satu pemetaan baru. Hasilnya coverage A yang terdiri pada section A dan B di overlaykan dengan section B yang mempunyai data kawasan 1 dan 2 dan peta itu mengandungi data A1, B1 dan B2. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang pengeluaran data. Pertama, pengeluaran data merupakan proses di mana maklumat yang dihasilkan untuk disampaikan kepada pengguna. Kedua, cara persembahan maklumat adalah melalui skrin komputer, alat pembuat dan pencetak. Ketiga, maklumat juga boleh disimpan dalam bentuk digital untuk memudahkan proses selanjutnya seperti data input untuk satu sistem yang lain. Keempat, format data memainkan peranan yang penting untuk membolehkan data tersebut dibaca oleh sistem yang lain. Okey, sekarang persembahan data. Data-data yang dihasilkan boleh dipersembahkan dengan pelbagai cara dan bentuk. Antaranya dalam bentuk peta, jadual, carta dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan sebentar tadi, pengeluaran atau persembahan data boleh memaparkan hasil pertanyaan dan hasil analisis. Okey, gambar yang anda dapat lihat di skrin menunjukkan salah satu bentuk persembahan yang menggunakan sebuah peta. Okey, peta tersebut menunjukkan kawasan-kawasan yang terdapat kemiskinan yang menggunakan data pancian penduduk. Jadi, pengguna boleh mengetahui di mana kawasan yang mempunyai kemiskinan yang mempunyai kadar yang tinggi. Ini juga antara salah satu bentuk persembahan yang menggunakan sebuah peta. Gambar yang anda lihat sekarang ini ialah salah satu pengeluaran atau persembahan data yang ditunjukkan dalam bentuk jadual. Okey, daripada jadual tersebut, kita boleh tahu nombor lot, luas, mukimnya di mana dan sebagainya. Ini pula adalah persembahan atau pengeluaran data yang ditunjukkan dalam bentuk carta. Sebagai kesimpulan, GIS sangat membantu pada masa sekarang. Ianya membantu orang awam dalam menyediakan satu mekanisme untuk memudahkan penggunaan dan pengurusan data geospasial dan dapat merangsang dan meningkatkan kesedaran tentang nilai data geospasial dan teknologi yang berkaitan dengan GIS ini. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.